kasihi di dalam Yesus Kristus, kita sangat bersyukur pada hari ini sekali lagi kita dapat berkumpul dan berjumpa pada pagi ini. Mari kita siapkan hati, kita menyembah Tuhan kita sebab nama Dia kudus. Mari kita angkatkan lagu ini, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan atas kekuatan yang Kau berikan kami pada pagi ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami dapat bangun pada pagi ini Tuhan untuk beribadah, untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan kiranya firman-Mu pada pagi ini Tuhan memenuhi kami Tuhan, memenuhi hati kami, pikiran kami Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami lewat firman-Mu pada pagi ini Tuhan, agar kami memahami kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memimpin sepanjang pagi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita dengarkan satu petikan daripada ayat Tuhan. Kejadian bab 22 ayat 12. Jangan sakiti anak itu, jangan lakukan apa-apa terhadapnya, kata malaikat itu.
Sekarang aku tahu bahwa engkau menghormati dan mentaati aku, karena engkau tidak enggan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Shalom dan selamat pagi saudara dan saudari. Selamat kembali ke siaran langsung kami pada pagi ini. Saudara dan saudari, semalam kita bincangkan bagaimana anugerah Allah menjadi penghalang kepada kita untuk datang ke depan Tuhan. Saudara dan saudari, bagaimana kita boleh mengelakkan daripada menjadikan anugerah itu sebagai Tuhan? Anugerah itu bukan Tuhan, saudara dan saudari. Tapi bagaimana kita elakkan diri daripada menempatkan anugerah itu lebih daripada posisi Allah? Saudara dan saudari, hari ini biarkanlah kita sama-sama merenungkan dari kisah benar di atas Abraham. Saudara dan saudari, dalam kisah Abraham mempersembahkan anaknya Ishak itu. Apabila Abraham ingin mengambil pisau untuk membunuh anaknya di atas mezbah itu, ada suara malaikat dari syurga berkata kepadanya, jangan sakiti anak itu, jangan lakukan apa-apa terhadapnya. Sekarang aku tahu bahawa engkau menghormati dan mentaati aku, kerana engkau tidak enggan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara dan saudari, apabila Abraham mempersembahkan anak yang menjadi berkat kepadanya, sebenarnya anak itulah yang menjadi anugerah Allah yang terbesar dalam hidup Abraham. Dan anak itulah menjadi bukti bahawa Allah melangsaikan, menunaikan perjanjian kepada Abraham. Tapi saudara dan saudari, sekarang Allah pula meminta Abraham untuk mempersembahkan, bukan persembahkan yang jahat, tapi untuk mengorbankan yang terbaik dalam hidupnya kepada Tuhan. Saudara dan saudari, mengapa Allah buat permintaan sedemikian? Ini kerana Allah mahu membuktikan bahawa Abraham betul-betul menjadikan takut kepada Allah itu sebagai kesukaannya. Nah, saudara dan saudari, Allah mahu Abraham lebih agungkan Allah daripada anugerahnya. Hari ini kita lihat dalam hidup Abraham, saudara dan saudari, walaupun Allah memang sudah tahu, Dia maha tahu. Sebelum Allah memberikan Ishak kepada Abraham, Allah memang sudah tahu bahawa Abraham akan tetap beriman penuh kepadanya walaupun sudah mendapat Ishak. Tetapi bagi Abraham perlu melalui ujian iman ini. Melalui ujian ini untuk menunjukkan bahawa dia sanggup berkorban untuk menghauskan Allah. Dia sanggup mengagungkan, mendahulukan Allah daripada segala sesuatu. Nah, saudara dan saudari, Melainkan kita sering menyelidiki diri sendiri. Melainkan kita sering menguji diri sendiri. Kalau tidak, kita hanya sekadar tipu diri sendiri. Kita hanya cakap dengan mulut, oh, I love you, oh, I will follow you, oh, saya cinta padamu Tuhan. Itu semua kita boleh kata-kata melalui mulut, kan? Betul tak? Tetapi kalau kita tidak menguji kasih ataupun iman itu sebenarnya boleh dikatakan kosong dan sia-sia. Walaupun hari ini apa yang Tuhan minta kita korbankan itu jauh lebih kecil daripada pengorbanan Ishak kepada Allah. Allah tidak suruh kita membakar anak ataupun membunuh anak. Mungkin Allah hanya suruh kamu mengorbankan sekeping sandwich. Mungkin Allah hanya meminta kamu mengorbankan sepinggang kolomi. Mungkin Allah cuma minta kamu mengorbankan beberapa jam bersama dengan anak dan keluarga. Mungkin Allah hanya meminta kamu mengorbankan beberapa minit untuk tidur itu. Tapi saudara dan saudari, melalui berkali-kali ujian untuk mempersembahkan perkara-perkara yang kecil,
untuk mengorbankan perkara-perkara kecil itu, baru boleh membawa kita ke satu saat di mana kita mampu membuat pengorbanan yang besar, membuat penderitaan yang besar bagi Tuhan. Aminkah saudara dan saudari? Kalau kita tidak dilatih melalui ujian kecil, kalau kita tidak dilatih melalui kesulitan kecil, bila kita ditimpa malapetaka yang besar, mungkin kita sudah hilang daripada Tuhan, kerana kita tidak ready, tidak sanggup, tidak dilatih untuk menderita, untuk berkorban bagi Tuhan. Saudara dan saudari, hari ini kita perlu mempersiapkan diri untuk pengorbanan yang lagi besar. Hanya melalui menyelidiki diri sendiri setiap hari, kita baru dapat pastikan bahawa Allah menjadi tempat pertama, nombor satu dalam hidup kita. Jadi kita perlu sendiri selalu tanya diri sendiri, Nicholas, adakah saya betul-betul mengasihi Allah seperti mana saya nyanyikan setiap hari? Adakah saya betul-betul mendahulukan Allah seperti mana yang saya doakan setiap hari? Saudara dan saudari, adakah saya betul-betul menghauskan Allah? Hari ini, adakah kamu mendahulukan Allah? Adakah kamu mengasihi Allah, saudara dan saudari? Tanya kepada diri sendiri. Kalau betul-betul mengasihi, saya nak tanya kamu, berapa minit yang kamu luangkan untuk bersama Tuhan setiap hari? Saya selalu dicabar oleh isteri saya. Dia selalu cabar saya, kamu macam ini tidak berapa mengasihi saya leh, tidak berapa mengasihi anak-anak leh. Kenapa? Saya tanya dia, kenapa kamu cakap macam tu? Tengok, kamu asyik sibuk di gereja, sibuk di tugasan, hari-hari pergi sini pergi sana, bertugas ini bertugas sana, meeting ini meeting itu, tidak meluangkan masa bersama dengan kami. Rupa-rupanya bagi dia tanda kasih adalah saya sengaja meluangkan quality time, meluangkan masa yang berkualiti bersama dengan mereka. Bukan tubuh badan bersama dengan mereka, hati masih tekan handphone, masih jawab panggilan, masih jawab WhatsApp dan sebagainya. Saudara dan saudari, begitu juga hari ini. Berapa masa yang anda luangkan bersama dengan Tuhan menunjukkan berapa betul, berapa nyata, berapa besar kasihmu terhadap Allah. Saudara dan saudari, hari ini Abraham mengorbankan anak tunggalnya itu, membuktikan bahawa dia betul-betul mengasihi Allah dan menghauskan Allah dalam hidupnya. Saudara dan saudari, hari ini apa yang kamu korbankan untuk menghauskan Allah? Saya mengakui, kalau kamu tanya saya, Reverend, apa hobi kamu yang paling besar, paling utama? Kamu tahu jawapan saya? Apa hobi saya? Kamu orang tahu kan? Hobi yang paling besar, paling utama dalam hidup saya adalah tidur. Tidur. Saya suka tidur, saudara dan saudari. Dari kecil, waktu persekolahan, saya tidur pada pukul 2 petang sampai pukul 8 petang. Lepas tu baru saya buat kerja rumah. Pukul 12 malam saya tidur sampai pagi. Saya hari-hari mau tidur. Saya suka tidur, dan bukan sahaja suka, saya perlu tidur. Kerana kalau tidak tidur, waktu malam pukul 7, pukul 8 saya sudah betul-betul macam kucing yang hampir mati, tidak berdaya. Tapi saudara dan saudari, bagi saya untuk bangun awal mendekati Tuhan adalah sesuatu yang susah sebenarnya. Saya masih ingat dulu saya bangun pukul 6.30 sebenarnya. Saya bangun pukul 6.30 lalu membaca Alkitab pada waktu itu. Tapi selama 2 tahun saya tidak dapat membaca Alkitab, kerana saya baru mendapat anak yang pertama, Esther itu. Bila saya bangun 6.30, bila saya mula mau baca Alkitab, dia pun bangun sudah. Dia pun nangis sini, nangis sana, dan saya perlu menemani dia. Dan secara tidak terperasan, saya sudah menggadaikan masa untuk membaca Alkitab. Selama 2 tahun saya boleh jujur, saya tidak baca Alkitab.
Bayangkan seorang pastor tidak baca Alkitab 2 tahun, tidak merenungkan firman Tuhan, tidak mendekati Tuhan. Dan akhirnya saya jawab dengan Tuhan, Tuhan, saya tidak boleh kekal sedemikian. Jadi saya cari masa, tak ada masa lagi. Kerana dari pagi sampai malam penuh kesibukan, apatah lagi bila masuk office, panggilan yang tidak berhenti-henti, permintaan yang tidak berhenti-henti. Tidak mungkin ada masa yang dapat diluangkan lagi. Jadi Tuhan tanya saya, Nicholas, adakah kamu betul-betul mengasihi saya? Kalau kamu betul-betul mengasihi saya, kenapa kamu tidak boleh mengorbankan 30 minit waktu tidur itu? Kenapa mesti bangun pukul 6? Kenapa mesti bangun pukul 6:30? Kenapa tidak boleh kamu awas sikit? Tak boleh pukul 6 kah? Tak boleh 5:30 kah? Nah, saudara dan saudari, saya pun mengakur di depan Tuhan, kalau saya tidak bangun awal, saya tidak mungkin ada masa boleh mendekati Tuhan, kerana hidup saya penuh dengan rio renta, anak yang banyak, susah. Tapi saudara dan saudari, puji Tuhan, bila saya sampai ke gereja Tudan, saya teruskan amalan ini, yaitu bangun pada pukul 5 lebih. Bangun pada pukul 5 lebih, barulah saya ada peluang. Bila saya bangun semua masih gelap, anak-anak semua masih tidur, tak ada orang ganggu saya bolehlah dengan fokusnya, dengan telitinya, saya boleh duduk di depan Tuhan, bersujud di depan Tuhan, baca Alkitab, berdoa kepadanya. Saudara dan saudari, mula-mula saya rasa menderita. Tiap-tiap pagi waktu alam berdering, saya beritahu kamu, saya ada satu kebiasaan. Bila saya set alam, saya akan set 3 alam, 5 minit berdering satu kali. Kerana kali pertama memang saya bergumul, tak perlu bangunlah, tunggulah, tidur lagi, masih ada masa, tidur lagi. Tunggu kali kedua berdiri, saya masih fikir, kalau boleh tidur lagi, tidurlah. Saudara dan saudari, memang setiap pagi saya sukar mau bangun awal. Tapi puji Tuhan, bila saya bertekad untuk melakukannya, lama-kelamaan saya beritahu kamu saudara dan saudari, sampai sekarang selalunya saya akan bangun 1 minit lebih awal sebelum alam berdering. Saya pun rasa pelik. Tiba-tiba saya bangun, cun bangun memang 1 minit ataupun 2 minit sebelum alam berdering. Bermaksud badan saya sudah ada alam semula jadi, betul tak? Dan hari ini saya tidak lagi rasa susah, tidak lagi rasa menderita bila perlu bangun awal, kerana ianya sudah menjadi satu amalan kebiasaan dalam hidup saya. Nah, saudara dan saudari, saya bersyukur kerana terutamanya selama 1 tahun lebih ataupun 2 tahun yang lalu, sepanjang COVID, sepanjang MCO, bukan lagi saya satu orang yang bangun awal. Wow, saya nampak di antara jemaat saya ada rakan-rakan ikut bersama saya, walaupun tak dapat bersemuka, tapi dalam Zoom setiap pagi memang kami ikut bersama dan bertemu bersama. Bukan untuk saling mendengar, tapi untuk saling mendisiplinkan diri, sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, saudara dan saudari, hari ini saat teduh ini telah pun menjadi satu berkat kepada setiap kami. Saudara dan saudari, saya nak tanya anda, apakah yang anda rasa begitu susah untuk datang mencari Allah? Semalam kita kata ada anugerah Allah yang menghalangi kita. Mungkin tidur itu juga anugerah Tuhan yang mengganggu anda, yang membantutkan anda. Tapi saudara dan saudari, ingat pada hari ini betapa besar korban anda terhadap Tuhan. Begitu banyaklah anda memerlukan Tuhan. Kalau anda tidak sanggup berkorban, bermaksud anda betul-betul tidak mengasihi Tuhan, ataupun betul-betul tidak memerlukan Tuhan dalam hidup kamu. Jadi saya ingin menggalakkan saudara dan saudari, yang lalu biar lalu. 2021 sudah berlalu, biar lalu. Jangan kita asyik terpendam ataupun terperangkap oleh sejarah yang tidak baik itu. Kita boleh mulakan sejarah yang baru, saudara dan saudari, kan? Ini tahun yang baru, biarkanlah tahun ini menjadi tahun yang luar biasa, yang penuh bermakna dalam hidup anda. Biarkanlah anda setiap hari
sengaja mengorbankan apa yang kamu suka, sengaja mengorbankan apa yang memerangkap kamu selama ini. Sama ada itu tidur, sama ada itu masa menonton wayang, sama ada itu masa hiburan, sama ada itu masa outing bersama dengan keluarga. Ingat, berapa minit yang anda luangkan untuk Tuhan, begitu banyaklah kasih anda terhadap Tuhan. Saudara dan saudari, hari ini nasib baik Tuhan tidak suruh kita mengorbankan anak. Tuhan hanya minta kita korbankan sikit. Tapi saya beritahu kamu, sikit demi sikit, suatu hari bila satu penderitaan yang besar datang ke antara Kristian di Malaysia, saya pasti anda dan saya masih boleh kekal beribadah dan beriman kepada Tuhan pada waktu itu, kerana kita sudah melalui pelbagai ujian kecil dalam hidup kita. Biarkanlah kita belajar daripada Abraham, sanggup berkorban untuk menghauskan, untuk mencarikan Allah. Mari kita berdoa, saudara dan saudari. Kita berdoa untuk diri sendiri, supaya ada hati yang sanggup berkorban, ada hati yang sanggup menderita bagi Tuhan. Kamu beritahu Tuhan, kalau sekarang kamu tahu apakah yang kamu perlu korbankan, sama ada itu ketiduran, ataupun masa bersama dengan kawan, bersama anak, ataupun masa-masa lain, apa yang kamu perlu korbankan, biarkanlah kamu sebut kepada Tuhan dan minta Tuhan berikan kekuatan kepada diri anda untuk menakluki ataupun untuk sanggup berkorban. Ya, mari kita angkat tangan, kita berdoa untuk diri sendiri. Ya Allah Bapa kami yang di syurga, kami datang ke hadirat-Mu. Bapa, kami tahu daripada Abraham kami nampak satu sikap, satu teladan yang menghauskan Allah. Bapa, kami mohon dalam hidup kami setiap hari, mungkin tidur itu sangat manis, tapi biarkanlah kami sanggup mengorbankan sedikit ketiduran itu hanya untuk mencarikan Allah. Saya doakan Bapa supaya saya boleh kekal datang ke depan Tuhan setiap hari, bukan untuk melangsaikan tanggungjawab, tapi betul-betul ingin bersama dengan Tuhan, kerana waktu bersama dengan Tuhan adalah waktu yang begitu indah, dan di depan Tuhan saya boleh mendapat segala sesuatu kepuasan. Bapa, terima kasih Bapa, pimpinlah saya supaya seumur hidup saya boleh bersama Tuhan setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, seterusnya kita berdoa ada kebangkitan kerohanian datang di antara seluruh gereja Metodis di Sarawak, terutamanya pelayanan BM. Kita doakan pada tahun ini, biarkanlah Roh Kudus Tuhan datang mengurapi dan memenuhi setiap jemaah di seluruh Sarawak, supaya lebih ramai lagi jemaat gereja yang menghauskan Allah dan sanggup berkorban untuk mencarikan Allah. Mari kita berdoa untuk seluruh jemaat gereja Metodis Sarawak. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di syurga, kami datang ke hadirat Tuhan. Kami mohon agar Engkau datang untuk memenuhi. Biarkanlah kebangkitan kerohanian itu datang ke antara setiap kami, setiap jemaah di seluruh Sarawak, terutamanya pelayanan BM, supaya pelayanan BM boleh bangkit bila kami boleh sanggup menderita, sanggup berkorban sikit demi sikit. Bapa, kami yakin jemaat kami akan tahan ombak bergelora, akan tahan ribu petir, akan tahan sebarang jenis penderitaan. Bapa, kami mahukan jemaat yang sedemikian. Kami mahukan pengikut yang tulen. Kami mohon agar Engkau sendirilah yang membangkitkan seluruh jemaat di seluruh Sarawak, Bapa. Terima kasih, Engkau lah Tuhan kami, Bapa. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, kita juga teruskan berdoa untuk renungan pagi yang baru sahaja dimulakan pada tahun ini. Kita mohon supaya setiap gereja yang mengambil bahagian dalam memimpin saat teduh ini boleh melakukannya dengan penuh bersukacita, bukan hanya kerana tanggungjawab ataupun jadual tugasan, tapi betul-betul secara sukarela dan sukacita boleh melakukan dan menjalankan renungan pagi setiap hari. Mari kita berdoa untuk semua gereja yang mengambil bahagian dalam membuat rakaman saat teduh renungan pagi ini. Mari kita berdoa.
Yalah Bapa kami yang di syurga, Bapa kami datang hadirat-Mu, Bapa kami ingin bersyukur kerana tahun ini kami diberikan peluang untuk membuka satu ruang yang baru dalam YouTube dan Facebook. Setiap pagi kami mengadakan renungan pagi bersama. Kami berdoa untuk 28 buah gereja yang mengambil bahagian dalam rakaman ini. Biarkan Engkau memberkati pastor-pastor dan juga wakil-wakil gereja yang mengambil bahagian supaya boleh menjalankannya dengan hati yang penuh bersukacita. Bukan kerana terpaksa, tapi kerana teringin-ingin untuk mencarikan Engkau dan melayani Engkau, terutamanya dalam zaman endemik ini. Terima kasih Bapa, penuhilah kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin.